Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk graf gerakan kita pagi ni kita akan sambung lagi, iaitu graf laju masa. Okey, sekarang kita tengok pula graf laju masa. Okey, jadi hari ni macam mana kita nak lukis graf laju masa? Okey, kalau kita naik kereta kan. Okey, pernah tak tengok masa mak ayah awak naik kereta tu? Okey, tengok darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4 tu, speedometer tu. Okey, jarum tu akan berubah apabila kita tekan pedal minyak ataupun kita tekan brake. Okey, jarum pada darjah 1 menunjukkan nilai kosong, bermaksud kenderaan berada dalam keadaan pegun, tak bergerak. Bertambah nilai pada darjah 2 dan darjah 3 bermaksud kelajuan kenderaan semakin bertambah. Okey, kelajuan pada darjah 4 berkurangan berbanding darjah 3 dalam tempoh masa tertentu. Okey, kadar perubahan laju suatu gerakan boleh digambarkan dengan melukis graf laju masa. Okey, graf laju masa. Okey, pada suatu graf laju masa, paksi mencancang mewakili laju suatu gerakan. Okey, yang mencancang ni laju. Okey, yang mengufuk ni tempoh masa yang diambil. Okey, kecerunan graf mewakili kadar perubahan laju terhadap masa, iaitu pecutan. Okey, kecerunan graf tu adalah pecutan. Okey, macam mana nak lukis graf? Kita tengok contoh 10. Okey, kita plot sahaja titik dekat kita punya graf lah. Okey, laju masa guna skala yang betul. Okey, pilih skala yang sesuai, plot titik, kemudian sambung titik. Yang biasa-biasa awak buat graf tu lah, senang saja, tak ada masalah. Okey, sekarang tengok contoh 11. Okey, kadar perubahan laju terhadap masa sebuah kapal terbang yang sedang mendarat diberi oleh perubahan V sama dengan 800 tolak 1600 T, dengan keadaan V ialah laju dalam kilometer per jam dan T ialah masa dalam jam. Okey, lukis satu graf laju masa yang mewakili pendaratan kapal terbang tersebut untuk tempoh 0 hingga 0.5 jam. Okey, jadi buat graf paksi Y laju, paksi X masa. Okey, lepas tu plot titik, sambung titik. Okey, dapatlah. Okey, jadi cuba buat praktiskan diri 7.2A. Cuba buat soalan nombor 1A. Okey, kemudian buat soalan nombor 2B. Okey, sekarang kita nak tengok apa kaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui. Apa kaitan graf laju masa dengan jarak? Ma. Ya, kejap Mama mengajar. Kejap. Tadi dulu tak pernah tengok dia kata gini. Okey, sorry, iklan sekejap. Okey, kita ada darjah 1, darjah 2. Okey, daripada kecerunan graf jarak masa pada darjah 1, kita boleh menentukan laju suatu gerakan. Okey, maklumat daripada graf jarak masa boleh digunakan untuk melukis graf laju masa seperti pada darjah 2. Okey, tahukah anda jarak S suatu gerakan boleh ditentukan daripada graf laju masa. Okey, ingat balik tu, tengok memori saya. Laju sama dengan jarak bagi masa. Okey, ingat yang tu je, laju sama dengan jarak bagi masa. Jadi kita boleh cari laju, boleh cari jarak, boleh cari masa. Okey, nilai luas di bawah graf laju masa adalah sama dengan jumlah jarak. Sama dengan jumlah jarak. Okey, graf laju masa, jumlah luas di bawah graf adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bagi tempoh yang sama. Okey, tengok yang warna purple tu. Graf laju masa, luas di bawah graf sama dengan jarak yang dilalui. Okey, contoh 12. Hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa berikut. Okey, jadi tengok A dengan B. Okey, luas di bawah graf tu adalah luas trapezium. Jadi cari gunalah rumus trapezium lah. Ambil daripada graf 5, yang tu 4/5, tinggi 10
10. Okey, masuk dalam rumus luas trapezium. Nanti kita akan dapatlah jarak tu. Okey, semua ni dah belajar dah macam mana nak cari luas trapezium, guna rumus saja, tak ada masalah. Okey, B pun sama. Luas trapezium juga. Okey, contoh 13. Graf laju di sebelah menunjukkan kelajuan kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Hitung jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Okey. Jumlah di bawah graf. Okey, yang ni dia bahagi-bahagi inilah. Okey, kita pecahkan. Okey, yang pertama ni pecahkan jadi yang pertama pecahkan jadi segitiga. Okey, yang kedua trapezium, yang keempat pun yang kedua. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Senyap sikit, mama nak mengajar jap. Okey, nanti kita akan dapatlah jumlah jarak. Cuba buat. Okey. Okey, lepas tu dia nak laju purata. Okey, laju purata jumlah jarak bahagi saja dengan jumlah masa. Okay, jumlah jarak kita dah ada 30.27 km. Okey, dalam jam jadi 36 minit kan Puan Liu, bahagi dengan 60 lah untuk dapat jam. Sebab tu jadi macam ni. Dapatlah 50.45 km per jam. Okey, nanti cuba buat praktiskan diri 7.2B ya. Praktiskan diri 7.2B. Okey, soalan nombor 1 buat C. Okey, kemudian soalan nombor 3. Okey, nanti next week kita sambung bagaimana mentafsir graf laju masa. Okey, nanti jangan lupa buat latihan isi kehadiran. Okey, bye-bye. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum.